السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد. Sambungan kepada perbincangan yang lalu, iaitu berkenaan dengan ma' musta'mal. Ma'ud musta'mal iaitu air yang telah pun digunakan untuk mengangkat hadas ataupun untuk menghilangkan najis, yang mana ia dianggap sebagai tahir fi nafsi, iaitu suci pada dirinya tetapi tidak boleh menyucikan. Pada hari ini kita akan sambung kepada faqrah di bawah itu, iaitulah waqala ba'dul ulama. Di situ waqala ba'dul ulama, dan berkata sebahagian ulama, al-haqqu أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه. Sebagian ulama berkata, al-haqqu sebenarnya atau realitinya, air itu tidak akan keluar daripada sifatnya, an kaunihi tahuran, daripada sifatnya sebagai penyuci, sebagai sesuatu yang menyucikan, bimujarrad isti'mali lit-taharah, semata-mata dengan ia digunakan untuk bersuci, illa, melainkan an yataghayyara bidzalika rihuhu aw launuhu aw ta'muhu, kecuali jikalau dengan perkara tersebut, iaitu yataghayyara bidzalika, jika berubah dengan perkara tersebut, iaitu dengan melakukan taharah itu, berubah apa? Berubah baunya, warnanya ataupun rasanya. Jadi sebahagian ulama, maknanya sebagai ulama, bila disebut sebagai ulama ni bukan majoriti ulama lah, sebahagian kecil daripada ulama menyatakan bahawa dengan melakukan taharah atau kita bersuci dengan suatu air yang asalnya mutlak itu, dia tidak akan keluar daripada sifatnya menyucikan. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, pada pertemuan sebelum ini, ada khilaf dalam kalangan ulama tentang ma' musta'mal ini. Mereka bersepakat bahawa ma' musta'mal, iaitu air yang musta'mal ini, sifatnya suci. Cuma mereka berbeza pandangan, adakah ia boleh digunakan untuk bersuci, adakah ia mempunyai sifat tahur. Menurut pandangan mazhab, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, bahawa ia tidak mempunyai sifat itu, iaitu ia hanya suci pada dirinya tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Maksudnya ia telah keluar daripada hakikatnya air mutlak, iaitu suci dan menyucikan. Tetapi sebahagian ulama, ini sambungan kepada yang dulu, waqala ba'dul ulama, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa ia masih lagi mempunyai sifat menyucikan, iaitu ia bukan sekadar tahir, ia juga tahur, melainkan seandainya ia berubah salah satu daripada tiga sifat tersebut. Apa hujah mereka? Hujah mereka menyatakan, waqad kanatis sahabatu radhiyallahu anhum yakadu yaqtatiluna ala ma tasaqata min wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca wudu', bukan baca wudu', kerana wudu' ialah air yang digunakan untuk berwudu', sementara wudu' itu ialah perbuatan berwudu'. Jadi mereka berhujah, waqad kanatis sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat ridwanullahu alaihim radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu yakadu yaqtatilun, mereka ni hampir yaqtatilun maksudnya berbunuh-bunuhan, tapi sini bukanlah maksud berbunuh-bunuhan, mereka berebut-rebut ala ma tasaqata min wudu'ihi, berebut untuk mendapatkan air wudu' Rasulullah SAW yang tasaqat, yang gugur itu, yang gugur daripada anggota wudu' Rasulullah SAW itu, mereka akan pergi menahan, berebut nak menambil barakah
fayakhudhunahu yatabarrakuna bihi. Mereka mengambilnya dan mereka bertabarruk dengannya. Wattabarruku yakunu bighasli ba'di a'dha'il wudu kama yakunu bighairi dhalika. Jadi tabarruk itu dikatakan yang bila dah dapat air itu, tabarruk itu berlaku dengan membasuh anggota wudu, sebagaimana ia juga dilakukan untuk perkara-perkara yang lain. Jadi air yang wudu yang telah dilakukan wudu oleh Rasulullah SAW itu, para sahabat akan mengambilnya dan mereka berwudu pula daripada air tersebut. Jadi ini menunjukkan fal ma'ul musta'malu tahirun wa mutahhirun, dan maka air yang musta'mal itu tahir, suci, wa mutahhirun, dan dia menyucikan, amalan bil asli, berdasarkan kepada berhujah berdasarkan kepada asal sifat air itu, iaitulah asal air itu ialah suci dan menyucikan. Jadi tidak ada bukti yang menunjukkan sifat air musta'mal yang digunakan itu terkeluar daripada konsep asalnya atau sifat asalnya suci dan menyucikan, maka kekallah dengan hukum asal, iaitu ia dianggap masih lagi suci dan menyucikan. Wabil adillah ad-dalah ala anna al-ma' tahur, dan juga dengan berhujah dengan hujah-hujah yang menunjukkan bahawa asal air itu ia adalah suci, maka pada masa itu kita tidak boleh menyatakan air musta'mal itu hanya suci pada sifatnya tetapi tidak menyucikan, kerana asalnya air itu memang suci dan menyucikan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ia terkeluar daripada sifat itu hanya dengan dia digunakan tetapi tidak berubah bau, rasa ataupun warnanya. Yang keempat, selesai ma' musta'mal, kita masuk yang seterusnya, ma'un mutaghayyirun bima khalatahu minat tahirat. Yang keempat, ma' iaitu air, mutaghayyir yang berubah, bima khalatahu dengan apa yang bercampur. Khalata maksudnya bercampur, bima khalatahu minat tahirat, yang bercampur itu dalam kalangan benda yang tahirat, yang suci, bukan benda yang najis. Itu belum dibincangkan lagi. Sekarang kita nak bincang air yang asalnya mutlak, kemudian bercampur dengan benda yang bukan air, benda asing, kita sebut benda asing atau benda asing, yang mana benda asing ini ia masih bersifat suci, dia bukan benda yang kotor atau najis. Jadi apa hukum dia? Wa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air dalam kategori ini sifatnya tahirun fi nafsihi, ia suci pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tetapi tidak menyucikan yang lain. Mana dia seumpama air musta'mal yang kita bincang pada awal dulu, iaitu ia suci pada dirinya tetapi ia tidak lagi boleh menyucikan yang lain. In kana taghayyuru bil mukhalit, tapi dia ada syarat dia, seandainya perubahan itu dengan sesuatu yang mukhalit. Mukhalit ni iaitu sesuatu yang bercampur dengannya, yang mana campuran itu tidak boleh dipisahkan. Seperti air, kemudian dimasukkan nila ke dalam air tersebut, maka air itu berubah menjadi biru. Jadi air itu tidak lagi boleh dipisahkan dengan nila tersebut, sebab dia sudah bercampur, bercampur baur dan tidak boleh dipisahkan. Berbeza dengan kita memasukkan sesuatu yang boleh dipisahkan, itu lain pula hukumnya. Contohnya kita memasukkan sebatang pen ke dalam air, yang mana pen itu kita masukkan bahagian belakang. Jadi air itu bercampur dengan benda yang suci, tapi dia bukan khalid, dia tidak bercampur dengan air tersebut, sebab kita boleh pisahkan, kita boleh cabut kembali pen tersebut daripada air tersebut, jadi kekallah air tersebut. Itu bezanya. Jadi dikata yang dikatakan tahir fi nafsihi ghairu mutahhir, ini sifatnya suci pada air itu, zatnya suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Ini in kana taghayyuruhu bil mukhalit, seandainya air yang suci tadi itu bercampur dengan benda asing yang mukhalid, yang tidak boleh dipisahkan lagi.
yamna'u itlaq ismil ma' alaih, yang yamna'u itlaq ismil ma', yang mana dia menghalang untuk kita namakan ia sebagai air lagi. Itu maksudnya. Kita tak boleh nak kata air lagi, air semata-mata air. Contohnya kita ambil satu cawan air mutlak, kita masukkan dengan kopi, kan? Kita masukkan dengan serbuk kopi, bila bercampurnya serbuk kopi dengan air, kita tak panggil lagi air semata-mata air. Kita akan panggil apa? Air kopi sebagai contoh. Ada qaid di situ. Jadi dia kata yang dikatakan dalam kategori ini iaitu air yang bercampur dengan benda asing yang tidak boleh dipisahkan, dan yang mana benda asing itu adalah suci. Kopi tadi itu suci, dan dia menghalang untuk kita menamakan dia sebagai air mutlak lagi. Kita akan namakan dia air kopi, air teh dan seumpamanya. Wa kana mustaghniyan anhu, dan ada lagi dimasukkan di situ, dan dia mestilah yang mustaghniyan anhu, makna yang bercampur, yang suci, yang suci, benda asing suci yang bercampur itu ialah benda yang tidak boleh, bukan termasuk dalam kategori yang tidak boleh dipisahkan, yang tidak boleh dielakkan. Itu maksudnya. Sebab nanti ada yang di bawah itu akan dibincangkan, iaitu ada yang benda asing yang bercampur dengan air, tetapi ia suatu yang kita tak boleh nak elak. Seperti apa? Seperti dalam sungai itu ada, kita kata ada apa, ada seperti warna air itu berubah menjadi seperti teh. Kerana apa? Disebabkan tanah-tanah yang ada di situ. Itu benda yang tak boleh kita nak elak. Kita ambil air sungai dengan air paip, dia akan ada beza di situ. Tapi perbezaan yang ada pada air dalam air sungai itu ada disebabkan benda-benda yang tabi'i, yang tak boleh nak dipisahkan. Itu ada di faqrah, di paragraf yang seterusnya. Okey. Jadi kembali kita ulang balik, takut kita terlupa. Yang nombor 4 ini iaitu ma'un mutaghayyir, air yang berubah, bima khalatahu minat tahirat, dengan sesuatu benda asing yang mana benda asing itu bersih, suci. Apa hukum dia? Tahirun fi nafsih, suci pada zatnya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tetapi ia tidak boleh digunakan untuk menyucikan yang lain. Tak boleh kita nak ambil air kopi nak basuh nak berwuduk, tak boleh. Tapi untuk jadi begitu dengan syarat in kana taghayyuru bil mukhalid, dengan syarat perubahannya itu disebabkan dengan benda asing yang bercampur baur dengannya, yang tak boleh dipisahkan. Yamna'u itlaqa ismil ma'alih, yang menghalang untuk kita namakan dia sebagai air mutlak lagi. Kita namakan air nila, air kopi, air teh dan seumpamanya. Wa kana mustaghniyan anhu, dan juga tahirat tadi itu ataupun benda asing yang bercampur itu ialah tidak termasuk dalam kategori yang tidak boleh dielakkan. Okey, sekarang kita masuk faqrah yang seterusnya. Amma idza kana taghyiru bima la yastaghni al-ma' anhu. Adapun seandainya taghyir itu, perubahan itu, bima dengan sesuatu, la yastaghnil ma'un anhu, dengan yang mana air tak boleh nak berpisah dengannya. Mana kebiasaannya akan ada begitu. Katin, seperti tanah, tanah liat. Di sungai itu dia ada tanah. Jadi disebabkan tanah itu menyebabkan air itu berubah. Dia bercampur dengan air. Tetapi itu benda yang tak boleh nak elak di sungai. Wa tuhlab, tuhlab ni seperti kiambang dan seumpamanya. Wa nurah, nurah ini seperti kapur, sungai yang ada seperti dengan kapur, sungai yang melalui kawasan yang ada kapur dan seumpamanya. Zarnih, zarnih ini saya kalau saya tengok terjemahan dia sebut arsenik, bukan arsenik yang racun itulah, mana yang ada di sungai mungkin tak ada di tempat kita, yang satu kita kata benda asing yang mana dia ada pada sungai-sungai yang tertentu, tetapi dia benda yang tak dapat dielakkan. Wa nahwiha, dan seumpamanya, fi maqarril ma' wa mamarrihi, pada tempat bergenangnya air tersebut atau tempat lalunya air tersebut. Maqar iaitu tempat yang tetap, mamar lalu, marra yamurru. Jadi sini maksudnya mamar isim makan, tempat laluan air, tempat bergenangnya air, tetapnya air, atau tempat yang berlalunya air, seperti dalam kolah, dalam kalbak dan seumpamanya, itu tempat yang bergenangnya air. Ada juga di sana benda-benda asing yang suci, tetapi dia bukanlah dia bukan najis, dan dia adalah suatu yang tabi'i di situ. Maka itu tidak termasuk dalam apa yang kita bincangkan ini. Maknanya
Bila tak masuk dalam ini, dia kekallah dalam konsep ataupun bentuk asal, iaitu air itu masih dianggap sebagai air yang mutlak. Jadi air yang bercampur dengan benda yang tidak dapat dipisahkan dengan air, katini wa tuhlab dan seumpamanya itu, sama ada pada tempat bergenangnya air dan tempat berlalunya air, dia akan kekal sebagai air yang suci. Perubahan dari sudut warna, bau dan rasa itu tidak menjejaskan air mutlak tersebut. Wakadha al-mutaghayyir bi tul al-mukthi. Begitu juga perubahan disebabkan lamanya air itu tertahan ataupun berdiam. Makna lamanya air itu ditahan ataupun disimpan. Mukth maknanya makatha maknanya berdiam di satu tempat, ataupun kita kata mendiami satu tempat. Tapi air ni kita tak sebut mendiami lah. Makna air disimpan dalam satu bekas, dan disimpan selama setahun seumpamanya, maka di situ ada dia bercampur dengan benda-benda yang tabi'i itu, itu juga dianggap sebagai ma la yastaghni anhu al-ma', sesuatu yang tak dapat dipisah daripada air. Fa innahu tahur, jadi ia bersifat tahur. Air tadi bersifat tahur, suci dan menyucikan. Lil usri, kerana sukar. Kerana apa? Kerana sukar kita nak elakkan benda-benda tersebut, sebab benda tersebut ialah benda yang tabi'i. Wa baqa ismil ma' alaih, dan juga kerana masih dianggap sebagai air, kekal nama airnya itu. Kita tak kata dia air kopi, air teh atau air apa-apa, dia masih dianggap sebagai air. Wala farqa fi at-taghayyur al-hissi aw al-ma'nawi. Okey. Kita telah bincang sebelum ni berkenaan dengan perubahan air yang suci, kekal sebagai suci, melainkan jikalau dimasuki dengan sesuatu dan dia berubah, sama ada dari sudut rasa, bau ataupun warnanya. Perubahan itu yang kita sebut sebelum ini adalah indikator kepada air yang mana ia suci dan menyucikan, maka dia tidak lagi mempunyai sifat itu. Dia mungkin suci saja tapi tidak boleh menyucikan jika bercampur itu bukan benda yang najis. Okey, perubahan tersebut ialah sesuatu yang kita boleh lihat dengan mata kita, boleh bau dengan hidung kita, boleh rasa dengan lidah kita. Itu perubahan hissi, iaitu secara fizikal. Tapi ada juga perubahan yang dia bukan perubahan hissi, bukan fizikal, perubahan secara maknawi, secara andaian saja. Contohnya begini. Dibawa contoh di sini, iaitulah kataghayyuri bima yuwafiqul ma' fi sifatihi kama'il wardi al-munqati'i ar-raihah. Dia kata seperti perubahan yang menyamai air dari sudut sifatnya, seperti air mawar yang telah pun hilang baunya. Air mawar warnanya jernih seperti air biasa, dan dia ada bau. Tetapi kalau baunya hilang, dan ia bercampur dengan air, tidak akan lagi berlaku perubahan dari sudut bau tersebut. Dari sudut warnanya sama dengan air, tak akan bau. Rasa mungkin sama dengan air, tak akan boleh kita kenali perubahan tersebut. So bagaimana kita nak buat? Dia kata fa inna nuqaddiru bidhirra'ya. Kita akan mengandaikannya seumpama air mawar itu masih lagi ada raihah, baunya. Maksudnya kalaulah satu bekas air kita masukkan dengan air mawar yang telah pun kehilangan baunya, bau rasa apa semua tidak ada lagi pada air mawar, dan kita tak boleh nak lihat dengan mata kasar kita perubahannya, maka bagaimana kita nak buat? Kita kena andaikan kalaulah kuantiti air yang kita masukkan dalam kuantiti air bunga mawar yang kita masukkan dalam air mutlak tersebut boleh mengubah air tersebut, maka dianggap setelah hilang sifat kemutlakan ataupun air mutlak tadi. Kalaulah dengan kuantiti tersebut masih tidak lagi mengubah air tersebut, maka kekallah air tersebut bersifat mutlak. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi at-taghayyur di sini, perubahan di sini, sama ada hissi, iaitu sama ada secara fizikal, boleh dikenali dengan panca indera kita, ataupun dia bukan fizikal. Maknanya kalau benda itu confirm yang dimasuki itu ialah benda yang bukan juga air, benda asing yang suci,
seperti air mawar tadi, maka dia ada potensi untuk mengubah bau, rasa ataupun warna. Tetapi kerana dia sudah kehilangan bau tersebut, maka ia tetap menjejaskan air itu seandainya kuantiti yang dimasuki itu secara andaiannya boleh mengubah air tersebut jika ia masih lagi kekal baunya. Itu yang maksudkan di sini. Agak detail perbincangan para ulama di sini, agak mendalam. Semua ini andaian yang dibuat oleh ulama untuk menjadi panduan kepada kita. Walau taghayyara al-ma'u bil milhi fa in kana jabaliyan salaba tahuriyatal ma'. Okey. Seandainya berubah ma' itu air dengan milh, iaitu garam. Fa in kana jabaliyan, seandainya garam itu garam bukit. Salaba tahuriyatal ma', ia menarik atau ia mencabut atau dia menghilangkan sifat tahuriyah, sifat air yang bersifat tahur tadi, iaitu suci dan menyucikan. Makna dia akan buang tahur. Suci tetap suci, tetapi menyucikan itu tidak ada lagi pada air. Sebab itu maksud salaba tahuriyatal ma'. Jadi dia kata kalau segelas air dimasuki dengan garam dan garam itu garam bukit, maka air itu tidak lagi menjadi air mutlak. Tak boleh digunakan untuk wuduk. Boleh minum boleh, sebab sifat dia masih lagi suci, cuma tidak menyucikan. Wa illa, jika tidak, jika mana ia bukan jabalian, bukan garam bukit, fala li'anna al-milha ghair jabali asluhu ma, kerana air, kerana garam yang bukan garam bukit, maka asalnya itu adalah daripada air. Kalau garam itu garam laut, garam biasa, garam laut yang tidak dimasuki dengan campuran apa-apa, maka pada masa itu walaupun kita masukkan dalam air, maka kekal air itu sebagai air mutlak. Walaupun dia masin, sebagaimana kita memasukkan air laut ke dalam air sungai atau air paip. Kedua-duanya air mutlak, bila dicampur asalnya tidak menjadi persoalan, sumbernya tidak menjadi persoalan. Ia masih kedua-duanya air mutlak bercampur dengan air mutlak, walaupun satu di laut, satu di sungai, ia kekal sebagai air mutlak. Sebagaimana kita campur air paip dengan air sungai, ia kekal menjadi mutlak. Kerana kedua-duanya berasal daripada air mutlak. Itu bezanya antara garam bukit dengan garam laut. Okey. Yang kelima, ma'un hallat fihi najasatun, air yang mana dimasuki oleh najis. Air mutlak, kemudian ia bercampur dengan najis. Berbeza dengan yang nombor 4, iaitu air mutlak bercampur dengan benda asing, tapi benda asing itu bukan najis, suci juga. Di sini berbeza, itulah air yang bercampur dengan benda asing yang najis. Wa yang qasimu ila qismain, ia terbagi kepada dua, qalil wa kathir. Jadi air itu sendiri ada air mutlak yang dimasuki oleh najis itu ada dua kategori, sama ada sedikit atau banyak. Apa maksud sedikit dan banyak itu? Fal ma'ul qalil yanjusu bi mulaqatin najasatil mu'athirah sawa'un taghayyara am la. Jadi air yang sedikit, dia kata yanjusu, menjadi najis, bi mulaqatin najasah al mu'athirah sawa'un taghayyara am la, dengan mulaqah, bersentuhan atau bercampur dengan najis yang memberi kesan, sawa'un taghayyara am la, sama ada air yang sedikit itu berubah ataupun tidak. Berubah salah satu daripada tiga sifat tersebut ataupun tidak berubah, itu tidak menjadi persoalan, asalkan sudah berlaku sentuhan antara najis dengan air yang sedikit tadi, dia automatik akan dijadikan atau dikira sebagai air yang najis, mutanajis. Akhdhan min mafhumi qawli sallallahu alaihi wasallam, ini diambil daripada mafhum, daripada kefahaman sabda Rasulullah SAW, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, idza balaghal ma'u qullataini, apabila mencapai air itu dua kullah, lam yahmil al khabath, ia tidak menanggung khabas, iaitulah najis. Okey. Makna dia kata air itu jika dua kolah, dia tidak menanggung najis. Maksudnya tidak menanggung najis ni, najis jatuh di situ, dia tetap suci kalau tidak berubah sifat-sifatnya. Okey. Jadi itu pemahaman secara mantuk lah. Mantuk ni kita faham secara literal,
apabila air mencapai 2 kolah, dia tidak lagi menjadi najis. Okey. Tapi dia kata di sini akhdha min mafhum, difahami secara mafhum. Mafhum ni bukan secara literal, pemahaman yang secara tersirat. Jadi pemahaman secara tersirat di sini, dalal hadithu bimafhumihi ala annahu idza kana qullatain lam yahmil al-khabath. Jadi hadis ini menunjukkan secara mafhumnya, seandainya air itu 2 kolah, dia tidak mengandungi najis. Itu sebenarnya itu bukan mafhum, itu adalah pemahaman secara mantuk, secara literalnya begitu. Tetapi secara mafhumnya, ini disebut di bawah ini, dalal hadithu bimafhumi ala annahu idza kana dunal qullataini yata'atharu bin najasah. Secara pemahaman secara tersiratnya, bahawa ala annahu idza kana dunal qullatain, seandainya ia duna, kurang daripada 2 kolah, maka dia akan terjejas, terkesan dengan najis. Jadi dalam hadis itu secara mafhumnya kata, kalau air 2 kolah, dia tidak terjejas dengan najis. Itu pemahaman secara tersurat, secara literal, secara tersurat. Secara tersiratnya, walaupun hadis itu tak sebut, kita faham maknanya, kalaulah dalam hadis itu sebut lebih daripada 2 kolah tidak terjejas dengan najis, bermakna kurang daripada 2 kolah adalah terjejas dengan najis. Itu pemahaman secara yang disebut dalam istilah usul fiqh mafhum. Jadi sesuatu ayat, suatu hadis itu ada pemahaman secara mantuk, iaitu secara tersurat, dan ada pemahaman secara mafhum, iaitu tersirat. Kamu akan belajar detail bahagian-bahagian dan jenis-jenisnya dalam ilmu usul fiqh apabila membincangkan bagaimana kita nak memahami cara kita dalalah, bagaimana suatu nas itu menunjukkan kepada maksud di situ. Jadi ada yang ditunjukkan secara tersirat dan ada yang tersurat. Okey. Baik. Apa yang kita nak di sini ialah, mula-mula dia bahagikan air itu kepada 2 jenis, kepada 2 kategori. Yang pertama qalil dan kathir. Qalil ialah yang kurang daripada 2 kolah. Dia kata yang kurang daripada 2 kolah ini, kalau terkena najis, semata-mata terkena najis, walaupun tidak berubah sifatnya, ia sudah dianggap sebagai air yang mutanajis, air yang sudah lagi tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Berdasarkan kepada pemahaman secara tersirat daripada sabda Nabi SAW yang bermaksud apabila air itu mencapai 2 kolah, maka dia tidak lagi terjejas dengan najis. Bermakna secara tersiratnya, apabila ia kurang daripada 2 kolah, apabila dia bercampur dengan najis, maka ia akan terjejas dengan najis tersebut. Itu maksud di sini. Wa amma al-ma'ul kathir, tetapi seandainya air itu air yang banyak, apa air yang banyak itu? Wa huwa qullatani fa akthara, iaitu 2 kolah atau lebih. Fala yanjusu, maka ia tidak menjadi najis illa bitaghayyur, melainkan seandainya ada perubahan. Kalaulah 2 kolah air yang banyak, 1 kolah besar yang lebih daripada 2 kolah contohnya, terjatuh najis di situ, dan najis itu najis yang kita boleh buang, kita buang najis tersebut dan tidak berubah pun mana-mana sifat daripada 3 sifat tersebut, maka dia akan kekal sebagai najis. Ini berbeza dengan air yang kurang daripada 2 kolah, kerana hanya semata-mata bercampur dengan najis, maka ia sudah jadi mutanajis. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran, al-hadis. Allah mencipta air adalah bersifat menyucikan, suci dan menyucikan. Wal qullatan, jadi berdasarkan itu, maka kita tak boleh nak mengatakan air itu bertukar menjadi tidak najis, sedangkan sifat-sifatnya masih kekal sebagai air yang mutlak. Wal qullatan, okey, disebut 2 kolah. 2 kolah itu apa? Muqaddaratani biqidali hajar. Dia dikadarkan dengan qilal hajar. Ini kita tak, benda ni tak ada di tempat kita. Dan dia adalah satu kita kata budaya sistem zaman Rasulullah SAW. Qilal hajar ini ialah seumpama daun yang seumpama telinga gajah itu, yang mana biasa daun itu yang besar itu digunakan sebagai bekas untuk membawa air. Jadi satu kolah adalah menyamai satu qilal hajar tersebut.
Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza balaghal ma'u qullataini biqilali hajar. Dalam riwayat yang lain disebut apabila mencapai air itu 2 kolah dengan qilal hajar yang kita sebut tadi, lam yunajjishu syai', ia tidak boleh dinajisi oleh apa-apa. Dia tidak terkesan dengan najis, itu maksudnya. Qaddarahum asy-Syafi'i bi 5 qirabin taqriban. Imam Syafi'i pula dia mengqadarkannya lebih kurang 5 qirab. Qirab ni apa pula? Zaman Rasulullah guna qilal hajar. Zaman berubah, sistem takaran timbangan berubah, maka sampai ke zaman Imam Syafi'i dia mengandaikan, dia mentafsirkan qilal hajar itu 2 qilal hajar atau 2 qolah itu adalah menyamai 5 qirab. 5 qirab ni, qirab tu apa pula? Qirab itu adalah kulit haiwan yang dibuat, yang dibentuk untuk menyimpan air di bawah itu ditebuk satu lubang untuk dituang susu dalam bekas dan air untuk nak tuang dalam satu bekas, atau susu yang dihimpunkan. Jadi dibuat daripada leather, daripada kulit binatang, dan itulah yang digambarkan oleh Imam Syafi'i. Kita pun tak nampak benda tu untuk kita nak menggambarkan perkara tersebut. Kita terima ajalah. Wa qaddarahuma bil masahati dhira'in wa rubu' tulan wa 'ardan wa 'amqan. Okey. Dan dikadarkan dengan masahah, dengan kita kata masahah ni panjang ataupun luas, jarak. Okey. Mana diukur dengan jarak, iaitulah kalau kolah itu, kolah yang ada dekat rumah tu, yang kita biasa tengok kolah, kita kata kolah 4 segi, diukur 1 hasta dan rubu'. Rubu' ni 1/4. 1/4 hasta. Tulan panjang, ardan lebar, amqan dalam. Mana kalau 4 kolah 4 segi tu, tinggi kolah tersebut 1/4 hasta, lebar kolah tersebut 1/4 hasta, kemudian panjang atau dalamnya 1, mana semua sisinya ialah 1/4 hasta. Itu memadai cukup 2 kolah. Jadi tak besar mana sangat pun. Kalau ikut sebahagian ulama pada zaman ini, mereka membuat calculation, mereka kata lebih kurang 190 kilogram air. Itu sudah mencapai 2 kolah. Okey, baik. Wakhtara jama'atun minhum ar-Ruyani wal-Ghazali wal-Baydawi. Sebahagian ulama iaitu Imam Ruyani, Imam Ghazali dan Imam Baydawi, ini semua ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Mereka memilih satu pandangan yang agak berbeza dengan apa yang kita bincangkan sebelum ini. Apa mereka kata? Annal ma'al qalila kal kathiri la yanjusu illa bitaghayyur. Mereka mempunyai pandangan yang berbeza daripada pandangan mazhab. Ini dipanggil sebagai mukhtarat, pandangan yang dipilih oleh ulama-ulama dalam mazhab. Ulama-ulama yang hebat dalam mazhab dipanggil pilihan mereka itu sebagai ikhtiarat, ataupun mukhtarat. Ikhtiarat itu pilihan-pilihan mereka yang mana pilihan mereka itu bercanggah dengan pandangan mazhab. Jadi tidak dianggap sebagai pandangan mazhab lah, dianggap sebagai pandangan individu, walaupun mereka ini ada tokoh dalam mazhab. Jadi mereka kata al-ma' al-qalil, anna al-ma' al-qalil, air yang sedikit, kal kathir, sama seperti air banyak, la yanjusu illa bitaghayyur, tidak berubah melainkan dengan perubahan, tidak menjadi najis melainkan dengan berlakunya perubahan, sama ada warna, sifat atau bau. Okey, jadi mereka menyamakan air sedikit dengan air yang banyak. Sedangkan kita faham sebelum ni, air sedikit memadai dengan menyentuh atau bercampur dengan najis sudah menjadi najis, walaupun tidak berubah warna, sifat atau baunya. Tetapi bagi ulama ini, mereka mengatakan tidak, walaupun air sedikit hukumnya sama seperti air banyak. Wa huwa qawiyyun min haitsu dalil. Pengarang kitab ni berkata pandangan mereka ini kuat dari sudut dalil, wan nazar, kajian, lianna dalalah khalaqallahu al-ma'a tahuran, kerana pendalilan
yang ditunjukkan daripada firman Allah, daripada sabda Nabi SAW, Allah mencipta air itu bersifat menyucikan, dalalatu mantuq, ia adalah dalalah secara mantuq. Secara literalnya difahami begitu. Maknanya dalil yang digunakan oleh Ruyani wal Ghazali dan Baydawi ini menggunakan pemahaman secara literal daripada ayat ini. Khalaqallahu al-ma'a tahura. Allah menciptakan air itu suci dan menyucikan, maka tak boleh kita nak katakan ia tidak menyucikan, melainkan jikalau dia berubah sifatnya. Jadi air yang sedikit itu dia tidak berubah sifatnya, maka kena kekal dia sebagai tahur, katanya. Itu pendalilan secara apa yang tersurat, bukan yang tersirat. Wahya arjahu min dilalatil mafhum. Dia adalah pemahaman yang lebih rajih, yang lebih kuat berbandingan pendalilan berdasarkan apa yang tersirat. Okey, bila di sini kita nak lihat, bila kita belajar ilmu usul fiqh, sebagaimana kita sebut tadi, pemahaman nas itu ada pemahaman secara literal, secara tersurat, dan ada pemahaman secara yang tersirat. Sebenarnya boleh kita guna dua-dua sekali. Nak guna tersurat dan tersirat boleh kita guna. Ada kalanya ada kes-kes yang guna tersurat, ada kes-kes yang guna tersirat. Tetapi kalau dalam satu kes yang sama bercanggah antara makna yang tersurat dan yang tersirat, maka pemahaman yang tersurat, yang mantuk itu lebih kuat. Dalil menggunakan pemahaman secara mantuk, secara tersurat adalah lebih kuat daripada pemahaman secara yang tersirat apabila bercanggah. Sebab kalau tak bercanggah, kita gunakan kedua-duanya pada tempatnya. Tapi sekarang ni dia ada percanggahan di situ. Maka oleh kerana itu kata pengarang kitab ini, dalil yang digunakan oleh Ar-Ruyani, Al-Ghazali dan Al-Baydawi di sini sebenarnya lebih kuat, kerana dia menggunakan hadis Nabi SAW itu, pemahamannya secara tersurat itu lebih kuat jika dia bercanggah dengan yang tersirat. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير. Kemudian tidak dikatakan tidak ada beza antara perubahan itu sedikit atau banyak. Sawa'un taghayyara ta'mu, sama ada perubahan itu dari sudut rasa, awil laun, ataupun warna, ataupun ar-raihah, ataupun bau. Sawa'un kanatin najasatul mulaqiyatu lil ma'i mukhalatatan aw mujawiratan. Sama ada najis yang bercampur dengan air tadi itu mukhalitatan, sama ada dia secara mukhalit, iaitulah secara mukhalit kita sebut bercampur bau tadi yang tak boleh pisahkan. Mujawir ni lawan kepada mukhalit. Makna dia bercampur, katalah seketul najis jatuh, tetapi najis itu bukan yang cair, boleh dibuangkan, boleh dibuang daripada air, boleh dipisahkan daripada air tersebut. Jadi dalam bab najis dia kata perubahan itu sikit ke banyak ke tak penting, berubahnya bau ke, rasa ke, ataupun warnanya itu tak penting. Yang penting salah satu. Dan juga yang bercampur najis itu sama ada najis dalam kategori mukhalid atau mujawir, itu juga tak penting. Yang pentingnya najis sudah jatuh dalam air tersebut, juga dianggap begitu. Wa sawa'un kana mustaghnan anhu amla, sama ada ia suatu yang boleh dipisahkan, suatu yang kita kata yang boleh dielakkan ataupun tidak, yang semula jadi ataupun tidak, itu tidak menjadi persoalannya. Kalau ia najis, tak kira semula jadi atau tak semula jadi. Li ghalzi amrin najasah. Kenapa begitu keadaannya berbeza dengan yang tadi? Yang tadi dalam kes kita kata kalau dia mustaghnan anhu, benda yang tak boleh kita nak elak, benda yang dah semula jadi begitu, seperti at-tin, iaitu tanah liat, seperti benda-benda asing yang berada di sungai dan seumpama itu, benda yang tak boleh nak elak, itu dibenarkan kerana benda itu bukan najis. Tetapi dalam kes najis dia kata tak boleh. Dia kata kalau dah tadi kita lihat balik, dia kata sikit ke banyak ke, mukhalid ke, mujawir ke, kemudian apa lagi, mustaghnan anhu ataupun tak mustaghnan anhu, itu semua tak menjadi perkiraannya kalau yang benda asing itu adalah najis. Yang diambil perkiraan itu jikalau benda asing itu adalah bukan najis. Kerana apa dia kata? Li ghalzi amri najah, kerana beratnya perkara najis ni.
bi khilafi ma marra fi at-taghayyur bit-tahir. Berbeza dengan apa yang telah berlalu yang kita bincangkan sebelum ini dalam kes perubahan dengan benda asing yang suci. Itu beza. Dalam bab najis ini beza dengan bab yang bercampur dengan benda yang suci tadi. Walau waqa'a fil ma'il kathir najasatun tuwafiqu fi sifati ka bawlin munqati'ir raihah fa inna nuqaddiru ala ma taqaddama fi at-tahira. Ini macam dengan tadi. Kalaulah terjatuh ke dalam air yang banyak itu najis, yang mana najis itu menyamai dari sudut sifatnya, seperti air kencing yang sudah berubah bau, air kencing yang jernih, yang tak ada bau lagi, tapi memang itu air kencing. Tiba-tiba ada orang tuang dalam satu bekas satu air yang banyak lah, satu tempat air yang melebihi 2 kolah dituang di situ. Okey, pastilah tak akan berubah bau, warna dan sifatnya, sebab dia memang munqati' raihah, kerana bau dia dah hilang. Tetapi macam mana kita nak kira? Kita kira sebagaimana air mawar tadi. Kita andaikan sekuantiti itu, kalau air kencing itu masih ada baunya, masih ada warnanya, maka akan berubahlah air tersebut. Maka pada masa itu kita anggap dia sebagai tidak suci. Tapi kalau kuantiti itu sedikit, dia tidak mengubah air tersebut, maka kita kekal dia sebagai air yang suci, air yang mutlak. Jadi itu hanya secara andaian yang kita kata at-taghayyur hissi. Bagi kes itu sama dengan kes tahirat tadi. Okey, selesai. Wa amma ghairul ma'i minal ma'i'ati, tetapi seandainya air itu bukan dalam kategori ma'i'at, seandainya ia bukan air, dia bendalir yang lain. Bendalir, benda yang mengalir yang bukan air. Jangan kita nak samakan bendalir lain dengan air. Tak sama. Jadi kata wa amma ghairul ma' minal ma'i'at, adapun selain daripada air dalam kalangan bendalir, fa innahu yanjusu bi mulaqatin najas balighan ma balagh. Dia akan menjadi najis apabila bercampur dengan najis, tak kira banyak mana pun bendalir tersebut. Kalau bendalir itu kita kata minyak, minyak yang mana terjatuh najis, satu kawah besar lebih daripada 2 kolah sebagai contoh, tetap dia dianggap sebagai najis. Tak sebagaimana air. Air tadi kena tengok berubah atau tak berubah. Tetapi kalau benda itu bukan air, maka dia menjadi najis. Wal farqu bainahu wa bainal ma'iyat annahu la yashuqqu hifdhuha minan najis bi khilafil ma'. Bezanya antara air dengan bendalir yang lain itu, kenapa dibezakan? Kerana dia kata kerana ia tidak sukar untuk dipelihara daripada najis berbanding dengan air. Air ni benda yang berada di merata tempat, jadi dia suatu benda yang sangat diperlukan, disukar untuk dijaga berbanding dengan ma'i'at ni, seperti makanan, minuman dan seumpamanya, dia sepatutnya dijaga betul-betul. Jadi kalaulah dia bercampur dengan najis pun, maka ketika itu walaupun sedikit, walaupun tidak berubah apa-apa, maka ia akan dianggap sebagai bendalir itu sebagai sudah menjadi mutanajis. Mutanajis maksudnya telah pun bertukar menjadi najis. Wallahu a'lam.